Okay, hai semua cikgu-cikgu. Assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar cara-cara untuk isi kehadiran apabila melibatkan ramai murid. Melibatkan ramai murid, melibatkan banyak kelas, dia ada banyak pecahan. Jadi kalau cikgu isi cara key in nama, susah untuk cikgu detect. Okay, kita akan belajar cara itulah. Okay, ini apa paparan yang murid nampak ketika dia mengisi. Paparan pertama dia akan nampak tarikh. Okay, dia akan klik lah. Contohnya 29 hari bulan dia klik. Tingkatan berapa? Ada 3 tingkatan. Dia klik satu teratai. Okey, kemudian dia tekan next. Okey, satu teratai dia akan keluar nama. Nama satu form satu teratai tu. So dia klik nama dia Ainun. Okey. Submit. Contohnya. Okey, apa hasil yang saya akan dapat adalah daripada apa yang diisi. Ini. Dia akan naik kat sini. Saya boleh klik kat sini, saya tengok. Ainun Jariah hadir. Bila dia tekan nama dia, Google Sheet saya akan nampak hadir. Automatic. Kalau ada internet lah. Kalau tiba-tiba Auni Safia tekan, sini automatic akan naik hadir. So, senang untuk cikgu detect siapa hadir, siapa tak hadir. Okay. Ini cikgu boleh pakai juga kalau kelas tu, contohnya satu kelas je. Tapi ni sebab saya 3 kelas, susah untuk saya detect. Satu teratai. Kemudian satu seri pagi. Hadir, siapa yang tak hadir. Saya boleh detect senang. Okay. Okey, cara-cara nak buat dia macam biasa, kita tekan Google. Okey, pergi ke Google Drive. Mana Google Drive? Macam sini. Okey, tengok ini bukan email mu kita nak pakai email MOE. Okey, tekan kat nama ni. Okey, tukar kepada email MOE. Okey, masuk email MOE. Okey, kemudian kita tekan butang new. Macam biasa, kita pergi ke Google Form. Kita namakan Google Form kita. Kehadiran, contohnya bahasa Melayu, tingkatan 1. Okey. Masukkan, samalah. Okey, kita add question. Kita ambil date. Okey, tulis tarikh. Langkah pertama lah, jangan lupa tekan butang required. Okey, selepas tu kita add lagi question yang baru lah. Soalan yang kedua adalah tingkatan. Tingkatan murid-murid tersebut. Kita ambil drop down. Okey, contohnya ada 3 kelas. 1 T. 1 SP, contohlah 1 SP. Dan 1 P. Contoh. Macam biasa, tekan butang required. Ini add question lah ni. Tak. Okay, kita dah ada 2 soalan. Satu soalan pertama tarikh, soalan kedua tingkatan. Seterusnya, kita kena tekan add section. Add section. Add section ni, yang pertama adalah senarai kelas. Senarai kelas 1 teratai. Cikgu pun type. Ingat ini add section 1 teratai. Kemudian yang bawah ni cikgu masukkan nama. Okey, disebabkan nak memudahkan murid, kita dah masukkan nama diorang siap-siap. Okey, cikgu boleh klik drop down. Okey, drop down. Klik drop down macam biasa, tekan required. Mesti kita tekan setiap section kita tekan required. Okey, cikgu buka senarai nama kelas cikgu copy lah 1 teratai contohnya. Cikgu copy lah 1 teratai. Copy. Kemudian cikgu tekan dekat option paste. Dia akan naik macam ni. Okey, siap section pertama. Kemudian kita pergi kepada section kedua. Kelas apa? 1 SP. Kemudian kita tambah soalan. Ini bukan tambah soalan. Drop down. Required. Tulis nama.
Kemudian cikgu pun pergi dekat senarai nama kelas 21 SP, copy. Pergi kat sini balik, paste. Okay, paste. Kemudian dah siap, tambah lagi exception 1P. 1P tambah soalan. Yang atas tambah soalan Tambah soalan dengan tambah section berbeza Dia punya fungsi pun berbeza. Okay, kemudian kita nak drop down. Tukar kepada drop down. Okay. Step yang sama. Copy senarai nama ni. Copy. Okay. Copy. Copy. Required. Okay, siap. Kemudian, apa yang kita kena buat? Langkah kedua dah siap. Kita kena pergi dekat atas ni balik. Dekat yang senarai kelas ni. Kita kena tekan dekat kita pun pergilah dekat kelas ni balik. Tekan kat kelas ni 1P, 1 SP, 1P yang main dia tu. Kita tekan dekat butang 3. Kita tekan go to section based on answer. Tekan situ. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, kita nak linkkan satu teratai ni dengan senarai nama tadi. Tekan kat sini. Ambil lah satu teratai. Yang 1 SP, klik dekat 1 SP. Yang 1P, kita klik dekat 1P. Okay. Okay, dah siap. Okay, apa yang kita kena buat seterusnya ialah kita kena submit form. Contohnya ni, senarai nama teratai ni. Senarai nama ni, lepas dia jawab, form tu akan terus submit. Kalau cikgu tak tekan submit form untuk senarai nama ni, dia takkan boleh, dia kena jawab pula soalan 1 SP. So tak habis lah. So kita tekan submit form. 1 SP bila dia jawab terus habis soalan tu. Submit form. Kalau tak dia akan pergi ke 1P. Dia kena jawab soalan 1P baru dia boleh habis. Ni 1P dah terakhir tak adalah submit form. Okay, dah siap. Untuk yang ni. Kemudian kita kena pergi dekat setting. Okay. Pergi dekat setting, ingat untick restrict to MOE. Kalau tak untick ni, murid yang pakai akaun Gmail tak boleh nak jawab soalan ni. Okay. Kemudian cikgu kena klik limit to one response. Tapi saya takkan klik lah sebab saya nak test lagi. Cikgu klik yang ni kan, saya tak klik lagi. Kemudian cikgu pun pergi dekat presentation. Ni tak payah untick pun tak apa. Cikgu pun masukkan. Terima kasih. Cikgu lah nak bagi pesanan apa pun. Kemudian cikgu pun tekan save. Okay, dah siap. Seterusnya cikgu nak tengok penghasilan hasil link cikgu tu. Google Form cikgu tu, cikgu tekan lambang mata. Inilah hasil dia. Bila murid tekan link, inilah hasil dia. Kemudian cikgu, inilah murid akan tekan tarikh. Dia akan tekan, dia tingkatan berapa, 1T. Next. Nama dia apa, dia akan klik. Okay, inilah hasil dia. Okay, kita pergi balik dekat Google Form cikgu. Ada lagi yang cikgu kena buat. Ni leave dulu. Kita pergi kat sini. Okay, kemudian cikgu tekan dekat butang respon. Okay, cikgu tekan dekat sini. Okay, create a new spreadsheet. Cikgu pun create new spreadsheet. Inilah yang rumit sikit. Bukan rumit sikit, rumit banyak. Rumit banyak nak menghasilkan bila murid klik tu terus naik hadir, tak hadir, hadir, tak hadir. Ini yang paling rumit sebenarnya. Yang tadi tak rumit pun. Okey, dah keluar ni. Apa yang cikgu kena buat? Cikgu tekan butang tambah. Kolom 1, cikgu pun tulislah nama. Kolom 2, kelas. Kolom 3, hadir atau tidak hadir. Ikut kreativiti cikgu sebenarnya Google Form ni. Cikgu boleh buat macam-macam style, macam-macam teknik yang cikgu boleh guna. Kalau malas, buat teknik yang basic lah. Kalau malas, kalau susah lah. Untuk beginner, kadang-kadang dia malas nak pening-pening. Cikgu boleh guna teknik. Ya. Okey, jadi apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena copy nama murid. Copy. Ni murid satu teratai. Okey, copy. Paste dekat sini. Ni murid satu teratai. Okey,
Saya galakkan cikgu gap lah. Seterusnya murid 1 SP. Cikgu copy. Okay, cikgu paste kat sini. Kemudian murid 1B. Cikgu gap lah. Cikgu copy. Paste dekat sini. Kenapa kena copy ya? Okey, sebab dia link tau. Kalau ejaan yang cikgu masukkan dekat Google Form tu salah, ejaan ni contohnya IU ni ada I, tapi ejaan dekat Google Form ni cikgu letak IU je. Murid tu kalau dia klik takkan naik HD. Dia sebab dia cari kesinambungan yang dia kira sama, match, baru dia naik HD. Okay, jadi cikgu pun bolehlah klik nama kelas cikgu 1T. Cikgu pun tulislah 1T, 1T. Ini 1SP contohnya. Okay, 1SP. Ini 1P. 1SP tadi. Cikgu tulislah nama murid cikgu dulu. Okay. Kemudian, ini part yang paling crucial sekali. Ini. Kita nak link kan supaya bila murid tekan, dia terus naik hadir tak hadir ni. Ini cikgu kena alert lah. Setiap simbol, setiap huruf yang saya tulis. Okay, kita nak create link tu. Apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena type sama dengan M, match. M-T-C-H, match. Sama dengan match sebab kita nak match kan. Cikgu pilih match. Kemudian dia akan keluar kurungan. Okay. Cikgu tulis A2. A2 bersamaan dengan nama Ainul Jariah ni. Okay. Kemudian koma. Kemudian koma di atas satu tu. Form respond. Cikgu pun tulis form respond. Ada space lah. From responses 1. Ini sebenarnya dia nak yang kat sini ni. From sama ejaan dengan sini. From response 1. Kemudian cikgu letak koma atas tu satu. Ni. Okay. Kemudian tanda seru. Kemudian tulis D. Titik bertindih. Di, koma, kosong, kemudian kurungan. Kurungan. Okey, sekiranya hadir, dia akan naik hadir. Cikgu letak koma, letak apostrofi yang dua tu. Okey. Ni apostrofi yang dua ni. Dua punya, tadi satu ni dua. Cikgu pun tarik. Lebih besar lah. Hadir. Tutup balik apostrofi tu. Kemudian koma. Kemudian apostrofi balik. Tidak hadir. Tidak hadir. Tutup balik. Kemudian tutup kurungan. Kemudian koma. Okay. Kemudian apostrofi lagi. Tidak hadir. Ini sekiranya dia tekik ini memang kena tak hadir lah. Tidak hadir, kemudian tutup kurungan. Cikgu ingat, cikgu boleh ikut acuan ni. Nanti cikgu type balik kalau tertinggal. Kemudian cikgu pergi dekat tepi match ni, tepi huruf M ni. Ni. Okay, selepas sama dengan tu, cikgu type if error. If error. E-R-R. Kemudian kurungan. If. If. Kemudian cikgu buat kurungan lagi. Okay, maka kita tengok apa yang jadi. Ni dua pula. Sorry ni. Dah terdekat ni pula. Mesh ni tepi. Okay. Okay, dia dah naik dah. Tidak hadir. Jadi cikgu tarik tidak hadir tu ke bawah.
Okay. Okay, kita sambung ke part 2. Tadi terputus Okay, disebabkan ini berlainan kelas, jadi cikgu tak boleh nak drag. Cikgu tak boleh nak tarik. Tadi kan cikgu tarik kan, yang first tadi kan. Dah siap, yang ni cikgu tarik ke bawah. Kenapa kena tarik bila tarik, automatik yang ini tadi A2 kan, dia link. Nampak tak ni A, ni A2. Nama I ni dekat A2. So bila cikgu tarik automatik yang ke bawah ni ini akan jadi A3. Nama Amira dekat A3. Sampailah ke sini. Cuma beza dia untuk kelas 1 Sri Pagi ni terpadam pula. Satu kelas SP ni tak boleh tarik ke bawah sebab dia di dalam kolom yang berbeza dekat form respon ni. Jadi apa yang cikgu kena buat? Cikgu copy dulu yang ni. Sebenarnya yang cikgu buat tadi, yang cikgu type banyak-banyak tadi tu, cikgu boleh je copy daripada saya. Saya send link ni, cikgu copy je nanti dekat dekat A2 ni, dekat yang pertama ni. Cikgu copy je. Tak payah cikgu type, sama je. Tapi tak terguna pakai untuk semua form lah. Kalau jenis form je ni bolehlah cikgu type kat situ. Okay, jadi cikgu copy kat kelas 1 SP, cikgu pun paste kat sini. Tapi, ada jadi tak hadir juga. Tapi cikgu tak boleh tarik sebab dia ada beza. Sebab A2 tadi terguna pakai untuk I0. Okay, kat sini, Amber Low ni, dia duduk dekat ni kolom A, 32. Jadi cikgu kena tukar A, 32. Okay. Ada lagi cikgu kena tukar. Sebab dia di kelas 1 SP, tengok ni, form respon yang satu ni. Kelas 1 teratai akan keluar dekat D. Kelas 1 SP dia akan keluar dekat E. Kita tengok balik sheet tu tadi. Ini D. Ini D ni kalau kelas 1 SP key in, dia takkan keluar hadir. Sebab dia tak duduk dekat D, dia duduk dekat E. Kolom E tadi. Jadi cikgu kena tukar D ni kepada E. Okay, D kepada E. Okay, siap. Dah siap yang ni. Cikgu tarik lah untuk satu kelas SP. Dia akan auto lah generate satu SP je. Sampai sini. Siap. Seterusnya untuk 1P. Untuk 1P sama. Kita copy yang ni. Nak copy yang atas pun boleh ikutlah. Copy. 1P. Kita paste kan. Okay. Ingat. Tapi macam biasa. Sorry. Back lah. Padam balik. Macam mana ni? Sekejap. Padam balik. Tak jadi. Okay, kita copy balik yang tadi. Kita copy. Kita pergi dekat 1P. Kita pastekan lah. Paste. Okay, tapi ingat IU tak duduk dekat A32. IU A69. Tukar. IU dekat A69. Kita tukar A69. Kemudian kelas 1P, tengok balik kat sini. Dia bukan duduk dekat E. Yang ni satu teratai, satu SP dia duduk dekat F. Nama yang key in tu akan keluar dekat F. Jadi kita kena tukar E kepada F. Itu je cara dia. Takkan nak type satu-satu kan? Kalau cikgu malas, saya akan bagi link yang untuk yang atas sekali. Tak payahlah cikgu type. Yang untuk data yang first, cikgu type tadi tak payah. Okay. Kemudian 1P tadi. Siap. Kemudian cikgu tariklah ke bawah. Okay. Siap. Maka siaplah cikgu punya Google Sheet cikgu. Okay. Kita nak tengok hasil dia bila cikgu key in. Cikgu pun pergilah dekat kehadiran tadi. Okay. Cikgu buat jadi macam student. Cikgu key in lah tarikh 29 hari bulan 1 teratai. Cikgu key in orang yang pertama lah. Nak tengok kejadian dia. Submit. Okay. Disebabkan saya buat tadi restrict tu. Tak. Tak ada. Abaikan. Okay. Kemudian cikgu tekan lagi sekali. Cikgu enter. Cikgu isi kali kedua. 29 hari bulan, cikgu pergi ke 1 SP. Cikgu tengok jadi ke tak? 1 SP Amber Low. Cikgu key Amber Low. Okay, siap. Kemudian cikgu nak key in lagi, cikgu enter kat sini lagi. Cikgu pergi dekat 29 hari bulan, 1P pula.
Tengok siapa nama dia. Ayu. Submit. Okay, kita tengok kejadian dia macam mana. Kejadian dia, tengok dekat form respon. Ini kejadian dia. Apa-apa yang ditik dekat satu teratai, dia akan naik kat kolom D. Apa-apa yang ditik dekat satu SP, dia akan naik kat kolom E. Kolom E, apa-apa yang ditik dekat satu P, dia akan naik kat kolom F. Saya besarkan supaya cikgu nampak. Nampak. Okay. Inilah yang akan linkkan. Kalau match, ejaan nama tu sama, match, dia akan naik kat sheet 2. Automatik dia akan naik hadir. Satu T, tengok kalau satu SP hadir. Maknanya betul lah. Kalau tak naik hadir tu salah lah cara cikgu key in. Tengoklah hadir. Settle lah. Jadi, siap lah cikgu punya Google Sheet cikgu. Google Sheet dan Google Form cikgu. Okay. Okay, macam mana? Ini kita test je kan. Jadi kita nak guna kat student, kita delete lah. Cikgu delete lah. Cikgu test je tadi. Cikgu pun tekan delete. Cikgu buatkan, cikgu tekan delete. Okay. Cikgu pangkal. Okay. Kemudian, cikgu carilah balik. Saya dah terkeluar tadi. Cikgu cari dekat Google Drive cikgu tadi tu. Sejarah form 1 tadi tu. Cikgu carilah kehadiran yang cikgu rename kehadiran BM tu. Sorry, sejarah pula saya pun dah tak ingat dah. Kehadiran BM tu, cikgu klik. Cikgu buat tadi lah. Cikgu klik. Kemudian, tadi kan kita dah jawab kan ada respon kan. So, sebelum cikgu hantar link dekat student cikgu delete dulu respon tu. Tekan butang 3 kat sini. Kalau cikgu dah test tadi, cikgu delete respon. So, dia akan balik kosong balik. Cikgu punya result ada dekat Google Excel. Google Excel tu Google Sheet. Sorry, saya pun dah tukar dah. Google Sheet. Okay. Bila dia tick, nama dia akan keluar kat sini. Tapi cikgu kena tengok dekat Sheet 2. Dia akan naik kat sini. Hadir tak hadir tu. Okay. Contohnya, ada cikgu tanyalah. Habis tu kita, kehadiran ni kita tak payah buat dah lah. Sekali je lah kita buat. Maksudnya, kalau dia key in untuk 29, akan keluar macam ni. Kalau dia key in untuk 30, dia tak payah buat apa-apa dah. Tak, sebenarnya cikgu boleh copy atau benda ni cikgu boleh copy. Contoh cikgu nak pakai untuk hari Isnin je lah. Hari Rabu je lah. Kalau yang ni. Okay, tapi kalau saya, contohnya hari ni hari Isnin, murid dah key in semua, saya akan download. Saya pergi dekat file. Dah settle key in lah ni. Saya akan download Microsoft Excel. Saya akan tekan. Okay, dia akan download. Saya akan download kehadiran ni. Simpan dekat saya. Saya akan simpan. Selepas selesai mata pelajaran yang saya ajar hari tu, saya akan download. Saya akan simpan kat folder saya. Kemudian, saya akan delete balik respon ni. Macam saya buat tadi tu. Segala respon ni saya akan delete. Segala respon yang ada kat sini, saya akan boldkan, saya akan delete. Kemudian, dekat Google Form tadi, saya akan tekan butang 3, saya akan delete all respond. Lepas tu saya akan guna link yang sama untuk bagi dekat budak pada keesokan harinya. Maksudnya cikgu download, cikgu delete, kemudian cikgu bagi link yang sama untuk esok lusa. Setiap hari cikgu download lah. Itu salah satu cara yang malas nak banyak-banyak ni. Ada banyak cara sebenarnya. Okay. Ada satu cara lagi, cikgu boleh make a copy. Ini cikgu punya Google Form. Cikgu boleh tekan ke butang 3 ni. Make a copy. Dia akan keluar sebiji macam link yang cikgu buat ni. Tapi mungkin yang kopian ni cikgu nak buat untuk sejarah. Cikgu, yang tadi BM cikgu nak buat untuk sejarah. So cikgu tukarlah nama dia sejarah. Murid yang sama. Oh boleh. Cuma Excel dia agak sedikit rumit jugalah. Excel cikgu boleh ambil Excel yang lama tapi kadang-kadang dia ada problem jugalah. Dia ada kadang-kadang tu tak tally lari. Kena tengok balik lah. Takut tersilap ke apa ke. Cikgu boleh ni lah. Okay. Saya harap saya dapat membantu cikgu-cikgu. Oh sebelum tu. Saya lupa nak ajar cara untuk share link kepada murid. Tekan lambang mata. Google Form cikgu tekan lambang mata. Kemudian cikgu copy link ni.
Kemudian cikgu boleh bagilah dekat murid cikgu. Okey, selamat. Saya harap dapat membantu cikgu-cikgu. Terima kasih kerana menonton. Bye.